Assalamualaikum, hai semua, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okay, video kes kita pada kali ni boleh kata gila sih gitu. Ya, kisah kita pada kali ini adalah kisah tentang seorang remaja perempuan yang sanggup habiskan ibu angkatnya sendiri yang dah keluarkan dia daripada hidup susah, bagi dia tempat tinggal, keselesaan, bersekolah lagi kan. Cuma sekali fikir, kesian jugalah dengan remaja ni sebab sebenarnya dia dah dimanipulate oleh ayah angkatnya sendiri. Dan ayah angkatnya pula, ya Allah, pentingkan diri sendiri. Memang tak fikir orang lain tau. Anyway, malas nak basa-basi. Dah sedia? Jom kita mula. Okey, nama remaja yang kita masukkan ni adalah Sabrina Zunic, ataupun dia lebih dikenali dengan nama Sabrina. So, Sabrina ni dilahirkan pada 27 Oktober 1994 dan dia membesar di sebuah bandar kecil dekat dengan Cleveland, Ohio. Jadi, daripada kecil lagi Sabrina ni sebenarnya dia dibesarkan dalam keadaan yang serba-serbi kekurangan. Dia tak dapat perhatian yang sepatutnya daripada ibu bapa dia. Sebab mak dengan ayah kandung Sabrina ni ada masalah dengan ketagihan alkohol dan juga dadah. Jenis mak ayah yang tak bertanggungjawab macam mana kan? Mak ayah dia juga selalu sangat ada masalah dengan undang-undang tau. Mak Sabrina dia pernah masuk penjara sebab dia pergi scam sistem kebajikan dan juga dia pernah kena tangkap sebab masalah dadah. Ayah dia pun sama juga, selalu sangat kena tangkap sebab selalu memandu dalam keadaan berbahaya. Mandu dalam keadaan mabuk, dalam keadaan influence, tengah khayal ambil dadah macam tu. Dan ayah dia pernah kena tangkap sebab masalah keganasan dalam rumah tangga. Ya, dia suka pukul isteri dan juga anak-anak dia. Pada masa tu, ayah Sabrina ni didiagnosis mempunyai penyakit paranoid schizophrenia. Dan kalau ayah dia tak ambil ubat pada hari itu, ayah dia akan bertindak ganas dengan maknya Sabrina ni. Jadi boleh kata ayah dia ni bergantung pada ubat lah untuk tenangkan emosi dia tu. So inilah suasana Sabrina hidup masa dia kecil-kecil. Hidup dalam keadaan tak terurus, terombang ambing dan juga tak disayangi oleh mak bapak dia sendiri. Yelah, mak dengan ayah dia pentingkan dia punya ketagih je. Kita boleh bayangkan kan macam mana budak kecil tu hidup. Jadi masa Sabrina umur 4 tahun, kecil sangat lagi, masa tu dia dah didiagnosis ada penyakit ADHD. Bukan tu je, dia juga didiagnosis ada penyakit anxiety depression disorder dan juga bipolar disorder. Jadi pada masa kecil tu kan mak ayah dia macam pentingkan dia punya ketagihan kan. Jadi bukan mak ayah dia pun yang ambil tahu semua pasal diri dia. Bukan mak ayah dia pun yang jaga dia. Melainkan dia dijaga oleh nenek dia. Jadi nenek dia ni sebenarnya duduk dengan dia orang juga. Duduk serumah lah kan. So nenek dia lah yang jaga rutin harian dia. Ambil tahu itu ini. Macam nenek dia lah dia punya mak masa tu. Tapi mungkin Sabrina ni dah terbiasa sangat dah dilayan kasar oleh mak ayah dia. Lepas tu hidup dalam keadaan yang tak disayangi, tak dipeduli macam tu kan. So walaupun nenek dia dah sehabis boleh jaga Sabrina ni, tapi Sabrina tetap juga pilih jalan yang salah tau. Ya, katanya dia selalu sangat ada masalah dekat sekolah. Dia cepat sangat naik angin, cepat marah-marah. Jadi kalau dekat sekolah sana, kalau ada berlaku apa-apa sikit, dia akan naik angin. Dah tu apa lagi? Gaduh lah kan dekat sekolah kan? Dah jadi isu dah dekat pihak sekolah sana. Dan seawal umur Sabrina ni 14 tahun, dia dah mula dah ambil alkohol dan juga ambil dadah. Kan dia dah terbiasa daripada kecil. Mak dengan ayah dia macam gitu. So mungkin pada awal remaja tu pun, dia tak fikir yang itu semua salah. Semuanya dah jadi darah daging hidup dia macam tu kan. Jadi lepas dia dah ambil dadah, dah minum arak tadi, of course lah dia akan jadi ketagih kan lama-kelamaan. Dan bila dah ketagih, macam-macam mana sekalipun, dia nak kena dapatkan juga benda-benda tu semua kan. So mana nak ada duitnya? Dia bukan kerja pun. Masa tu mulalah dia mencuri. Ialah untuk tampung kos ketagihan dia tu kan. Jadi pada masa tu, perangai Sabrina pun dah teruk sangat dah. Nenek dia sendiri pun dah tak boleh nak handle dia. Padahal nenek dia lah orang yang satu-satunya ambil tahu pasal diri dia. So masa Sabrina ni umur 14 tahun, dia dihantar ke rumah Emma Kylie Receiving Home.
Katanya rumah ni seolah-olah macam Juana macam tu lah. Dia bukan macam Juana juga tahu. Sebab kalau Juana ni orang yang dah ada masalah dah. Maksudnya dah ada masalah undang-undang yang melibatkan, yelah undang-undang macam tu kan. Barulah dia orang akan hantar ke Juana, bukannya masuk penjara. Tapi kalau dia ni lebih kepada rumah untuk cuba memperbaiki sifat seseorang individu tu. Jadi masa dia ada dekat bawah institusi ni lah, dia didaftarkan di bawah sistem penjagaan anak angkat. So, pada bulan Julai 2011, Sabrina ni berjaya juga dapat keluarga angkat. Ya, keluarga angkat yang dimasukkan adalah Kevin dan juga Lisa Knoffel. Kevin Knoffel dilahirkan pada 16 Jun 1970 dan dia berkahwin dengan Lisa pada tahun 2006. Lepas beberapa tahun dia orang berkahwin, dia orang dapat juga seorang anak perempuan yang dia orang bagi nama Hailey. Sebenarnya Lisa, dia dah ada seorang anak perempuan dah dengan hasil daripada perkahwinan dia yang dulu, dan nama anak perempuan dia ni adalah Megan. Jadi pada masa tu, dia orang berempat ni tinggal di Willoughby Hills yang ada dekat dengan pinggir bandar Cleveland. Jadi tempat ni sebenarnya tak jauh pun daripada tempat Sabrina membesar tadi. Katanya keluarga Knoffel ni sama macam keluarga-keluarga yang lain. Normal je. Dan pada masa tu, Kevin ni dia bekerja sebagai seorang pemandu lori. Lisa pula, dia bekerja sebagai seorang social worker. Yang mana Lisa ni, dia bekerja dekat Departmen Keluarga dan Kanak-kanak. Biasanya kes-kes yang Lisa ni akan handle adalah kes-kes tentang seksual kanak-kanak ataupun sumbang mahram macam tu lah. Katanya Lisa, dia sangat sukakan kerja dia. Dia suka tolong orang. Dan dia sendiri lebih dikenali sebagai seorang individu yang caring, penyayang dan bersedia untuk tolong siapa-siapa je yang perlukan bantuan dia. Jadi itulah apa yang dia buat. Dia tahu keadaan Sabrina macam gitu. So dia pun nak tolong Sabrina ni dapatkan keluarga yang lengkap. Dapat merasa sebuah keluarga macam tu kan. Jadi dia pun ambil lah Sabrina ni sebagai anak angkat. Bukan Sabrina je. Sebenarnya dia ada lagi ambil beberapa orang anak angkat. Tapi semua anak angkat dia tu masih lagi baby lah. Kecuali Sabrina je yang dia ambil dah dewasa. Bukan dewasa, dah remaja dah masa tu. Okay, masa mula-mula Sabrina ni pindah masuk ke dalam rumah tu, semuanya okey tau. Sabrina sendiri pun cepat sangat biasakan diri dengan family ni. Rapat dengan Lisa, rapat dengan anak-anak Lisa, Megan dengan Hailey tu kan. Dah tu rapat dengan Kevin. So pada masa tu, Megan, anak sulung Lisa ni sebenarnya dah berumur 13 tahun. Dan anak kedua dia pula, Hailey tu, baru berumur 3 tahun. So pada masa tu, diorang macam happy je, tak ada masalah apa-apa. Jadi boleh kata pada masa ni, hidup Sabrina ni dah lengkap dah. Semuanya perfect, sempurna. Dekat sekolah pun dia okey tau. Yang kata dia okey dekat sekolah tu sebab grade dia pun meningkat. Dah tu dia rajin sangat pergi sekolah. Tak pernah datang lambat ke sekolah. So jadi pelajar contoh lah pada masa tu kan. Jadi nampak dekat sini gambarannya mental Sabrina pada saat ni dalam keadaan sempurna. Bukan bercelaru macam biasa. Tapi sayangnya semua kesempurnaan tu tak tahan lama tau. Sebab beberapa bulan lepas tu Sabrina mula ada masalah dengan Lisa. Sabrina mula rasa jealous dengan anak-anak Lisa. Lepas tu dia rasa macam Lisa ni lebihkan anak-anak dia compare dengan diri dia. So hubungan Sabrina dengan Lisa pada masa tu agak krik-krik jugalah. Tapi hubungan Sabrina dengan Kevin lain pula ceritanya. Sabrina cakap dia tak rasa pun yang Kevin ni layan dia lain. Kalau dengan Lisa tadi, dia rasa yang Lisa ni lebih sayangkan anak kandung dia. Tapi kalau dengan Kevin, dia rasa macam Kevin ni layan dia okey je, macam sebelum-sebelum ni. Dan dia cakap yang dia lebih selesa bila ada dengan Kevin. Dah tu Kevin sendiri pun tak pernah nak judge dia. Dia tak rasa janggal dengan Kevin. Lepas tu dia rasa macam Kevin ni ahli keluarga dia sendiri. So pada masa tu Sabrina ni fikir kalau ada masalah apa-apa, dia boleh cari Kevin dan Kevin akan tolong dia tau. Jadi Sabrina dengan Kevin masa tu pun makin lama makin rapat. Bukan makin lama makin rapat je tau, tapi makin lama makin rapat, makin rapat, makin rapat, makin rapat, rapat dan rapat. Sampaikan orang dekat sekitar dia pun boleh perasan tau yang Kevin dengan Sabrina ni macam agak krik-krik sikit. Ish, rapat semacam je diorang berdua ni. Ada apa-apa ke macam tu kan? Tiba-tiba jadi macam bawang. Kawan-kawan Sabrina cakap yang Kevin ni seorang yang creepy tau. Sebab Kevin dia selalu sangat bergurau sesuatu yang seksual dengan Sabrina. Mana ada ayah yang bergurau seksual dengan anak dia sendiri kan? Yelah walaupun bukan betul-betul anak kandung, tapi dah pangkat anak lah, dah ambil Sabrina jadi anak angkat dia. Dah tu kawan-kawan Sabrina, dia ada bagi nama gelaran dengan Kevin ni. Dia bagi nama Touching
dude. Ya, lelaki yang suka meraba ataupun menyentuh-nyentuh orang macam tu. Dia punya touchy tu sampaikan boleh kata tak tahu malu tau. Sebab ada satu kes ni, ada satu hal ni. Masa tu si Kevin ni temankan Sabrina pergi ke sekolah dia. Sebab katanya pada masa tu Sabrina dia ada meeting dengan social worker. Dan masa tengah meeting ramai-ramai tu kan, boleh si Kevin ni suruh Sabrina duduk atas peha dia. Nampak kan dekat situ, daripada pandang orang pun dia tak rasa yang benda tu salah. Padahal Sabrina tu bukan budak kecil tau. Dia dah berumur 14 tahun ataupun dalam 15 tahun pada masa tu. So dah nampak dah hint dekat situ sebenarnya dia orang berdua ni bukanlah sekadar ayah dan juga anak. Tapi hubungan dia orang dah lebih daripada tu dah. Dan sekali fikir, kalau depan orang pun dia berani buat macam gitu, kalau belakang orang macam mana? So pada masa tu dah ramai dah yang syak yang kata Sabrina dengan Kevin ni mesti ada apa-apa ni. Cuma dia orang tak ada bukti, jadi tak bolehlah nak asal nuduh je kan. Apa yang dia orang tak tahu sebenarnya si Sabrina dan juga Kevin ni dah pun menjalinkan hubungan seksual pada masa tu. Sebab itulah dia orang macam intim semacam je. Jadi katanya hubungan intim Sabrina dan juga ayah angkat dia ni dah bermula pada musim bunga tahun 2012. Lebih kurang dalam 9 bulan lepas Sabrina ni pindah masuk ke dalam rumah dia orang. Dan awal mulanya tu si Kevin ni minta Sabrina untuk urutkan dia. Ingat lagi kan si Kevin ni punya kerja driver lori. Jadi katanya dia selalulah rasa kejang-kejang peha macam gitu. Lepas tu dia suruhlah Sabrina ni urut-urutkan peha dia. Tapi lama kelamaan lain pula jadinya. Biasalah kan kalau dah berdua tu akan ada yang ketiga, setan. Okey, pada musim panas 2012 masa itulah diorang mulakan hubungan seksual diorang. Dan pada masa tu Sabrina ni baru berumur 17 tahun tau. Bawah umur lagi. So dekat sini si Kevin ni dah ambil kesempatan atas Sabrina. Sebab sepatutnya si Kevin ni sebagai ayah angkat, dia jaga Sabrina tu macam anak kandung dia sendiri. Tapi apa yang dia buat sebaliknya. Dia macam jadikan Sabrina ni sebagai bini nombor 2 dia. So masa Kevin berhubungan dengan Sabrina tadi, hubungan Kevin dengan Lisa dah makin renggang dah. Yelah sebab Lisa dapat rasa yang si Kevin dengan Sabrina ni ada krik-krik. Dia boleh agak benda tu tau, tapi dia tak ada bukti. Yelah, Lisa ni kan dia bekerja dalam kes-kes yang berkaitan dengan sumber mahram, pelecehan seksual, penderaan seksual macam tu kan. So dia dah terbiasa sangat dah dengan situasi-situasi yang boleh membawa kepada pelecehan tu berlaku. Sebab itulah dia boleh agak yang ada something wrong dengan dua orang ni. Pada masa tu juga, Lisa dengan Kevin ni kerap sangat bergaduh tau. Makin lama makin kerap pula dia orang bergaduh. Lepas tu makin teruk pula dia orang bergaduh. Sampaikan dia orang ambil keputusan untuk bercerai. Ada satu masa tu dia orang bergaduh teruk sangat. Dah tu dia orang terpaksa panggil pihak polis tau untuk meleraikan pergaduhan ni. Tu pun lepas si Kevin ni bertindak kasar masa dia orang tengah bergaduh. Si Kevin ni dia boleh pergi cekik leher Megan. Sebenarnya dia macam pegang leher Megan tu daripada arah belakang tau. Jadi Megan ni kan anak sulung Lisa daripada perkahwinan dia yang dulu. Jadi masa tu si Kevin ni pegang leher Megan daripada arah belakang. Lepas tu dia tarik leher Megan tu. So tak tahulah kenapa juga dia orang yelah bergaduh laki bini kan. Dah kenapa nak kena libatkan anak-anak. So sebab kekasaran tu dah berlaku, dia buat benda macam tu dengan anak tiri dia. Lisa pergilah telefon polis, laporkan hal ni. Masa Lisa call pihak polis tu, Kevin dia marah gila tau. Yelah sebab pada masa tu dia orang dah buat keputusan lah untuk bercerai kan, dah bincang dah semua ni. Dan Kevin dia nak hak penjagaan anak dia, Hailey tu kan. Tapi bila dah panggil polis, lepas tu ada kes pula kata dia buat kekasaran tu semua, kemungkinan besar dia tak akan dapat hak penjagaan anak dia. Sebab itulah dia macam marah, mengamuk-ngamuk dekat situ. Okey, dalam masa yang sama juga, masa Lisa dengan Kevin ni bergaduh, dalam jangka masa itulah kan, Sabrina, dia tunjukkan yang dia boleh jadi seorang ibu yang baik kepada Hailey. Ya, dia bukan lagi layan Hailey ni macam seorang kakak, tapi dia layan Hailey macam dia adalah ibu kepada Hailey. Boleh faham tak dekat situ? Sabrina dengan Kevin ni pun, dia orang macam dah rancang tau. Dia orang dah ada satu imajinasi untuk hidup bersama lepas ni. Lepas dia dah bercerai dengan Lisa. So, dia orang fikir, dia orang plan yang dia orang akan hidup bersama sebagai sebuah keluarga. Yang mana Kevin, Sabrina dan juga Hailey.
So keluarga bertiga lah lepas ni macam tu. Jadi nampak keadaannya macam gini, lagilah marah Lisa kan. Lisa nampak tahu situasi tu, situasi di mana Sabrina ni nak menggantikan diri dia untuk jadi ibu kepada Hailey. So Lisa marah sangat masa tu, sampaikan dia orang gaduh besar, dan Lisa fikir dia nak kena halau Sabrina keluar daripada rumah tu. Tapi last sekali dia tak halau pun Sabrina keluar dari rumah tu. Tak tahulah apa yang Lisa fikir pada masa tu. Yelah, dia kan orang baik. Mungkin dia fikir kalau dia halau Sabrina nanti, kat manalah Sabrina nak tinggal kan. Orang kata rasa belas kasihan tu masih lagi ada dalam diri Lisa ni dekat si Sabrina. Walaupun Sabrina dah buat rumah tangga dia macam gitu. Jadi, pada bulan Oktober 2012, pada masa ni, Kevin dan juga Sabrina tadi, dia orang dah jalinkan hubungan intim dah selama beberapa bulan dah. Pada masa yang sama juga, si Sabrina ni dah nak masuk 18 tahun. Dah nak cukup umur dah. Dan pada masa tu, si Kevin ni, dia boleh rancang satu plan yang sangat kejam tau. Kevin punya aim, dia nak dapatkan hak penjagaan anak dia, Hailey. So dia fikir, dia akan dapat hak penjagaan anak dia tadi kalau si Lisa ni dah tak wujud lagi dekat dunia ni. Maksudnya, nak tak nak dia kena habiskan Lisa juga. Dah tu dia punya plan. Lepas dia dah habiskan Lisa nanti, dia dengan Sabrina, dengan anak dia Hailey tu boleh mulakan hidup baru sebagai sebuah keluarga yang bahagia. Tapi, dia tak ada pula plan untuk Megan tau. Maksudnya, dia tak fikir pun yang dia akan bawa Megan masuk ke dalam family baru dia tu. Kesian pula dengan Megan kan. So pada masa tu, dia pun share lah plan dia ni dengan Sabrina. Dah tu, dia yakinkan Sabrina ni, kalau Lisa dah meninggal nanti, dia dengan Sabrina, dengan Hailey boleh mulakan hidup baru. Boleh jadi satu keluarga macam tu kan. Tapi sebenarnya, motif utama pembunuhan tu bukannya hak penjagaan Hailey pun. Dia cakap je hak penjagaan anak, dia nakkan anak dia tu. Tapi sebenarnya lain. Sebenarnya, motif dia lagi besar daripada itu tau. Sebab apa? Kalau si Lisa ni meninggal dunia, si Kevin akan dapat insurans nyawa Lisa yang berjumlah $800,000. Puasamnya lagi, si Kevin ni pernah cakap dengan Sabrina tau. Dia cakap, kalau Lisa ni mati, lagi menguntungkan dia. Compare dengan dia orang bercerai macam tu lah kan. Biasanya si Kevin ni dia akan hantar Sabrina pergi sekolah. Dan masa Kevin ni on the way pergi hantar Sabrina pergi sekolah tu lah, dalam perjalanan tu, dia orang akan bincangkan cara-cara untuk buat pembunuhan ni. Dah tu yang paling kejinya lagi, dia orang akan berhubungan intim dulu dekat dalam kereta tu sebelum si Sabrina ni masuk ke sekolah tau. Jadi boleh kata dua orang ni memang tak ada moral lah. Ya, walaupun itu ayah angkat dan juga anak angkat kata tak ada betul-betul pertalian darah lah kan. Tapi tetap juga pangkatnya tu ayah dan juga anak. So macam saya tak boleh nak digest lah. Jadi, lepas si Kevin ni dah bagi tahu dah Sabrina rancangan dia untuk habiskan Lisa tu, Sabrina, dia tak adalah macam setuju terus. Cakap, okey lah, boleh lah. Nanti kita boleh hidup sama kan. Tak pun. Sebab masa tu macam dia ambil masa untuk berfikir juga tau. Pada masa tu, dia pergi sekolah je, dia ada tanyakan kawan-kawan dia, kau ada kenal hitman tak? Kau ada kenal mana-mana pembunuh upahan tak? Macam tu kan. Ya, tak tahulah apa yang budak ni fikir. Dia boleh pergi tanya kawan-kawan dia, ada kenal hitman tak? Padahal dia orang tu baru je nak masuk 18 tahun kot. Kalaulah kawan-kawan dia ada kenal pembunuh upahan, rasa macam hebat gila lah. Memang geng-geng gangster lah kawan-kawan dia tu kan. So bila dah Sabrina cakap macam tu, kawan-kawan dia pun cakap lah, tak tahu, tak kenal mana-mana pembunuh upahan. Tapi dalam masa yang sama, kawan-kawan dia ni dah pelik tau. Yelah, kalau kita berkawan dengan orang tu kan, lepas tu tiba-tiba je kita tanya, kau kenal tak mana-mana pembunuh upahan yang boleh bunuh orang? Tak ke macam pelik tu? Jadi Sabrina tadi pun pergilah cerita dengan Kevin kan. Kawan-kawan dia pun tak tahu mana-mana pembunuh upahan. Jadi pada masa tu, si Kevin ni boleh cakap macam ni tau. Kalau macam tu, boleh tak kau je yang bunuh Lisa? Maksudnya, si Kevin ni, dia nak Sabrina je yang bunuh Lisa. Dah tu bila ditanya, kenapa suruh Sabrina kan? Kenapa engkau tak buat sendiri je? Lepas tu Kevin cakap apa? Kalau Sabrina yang buat, berkemungkinan besar Sabrina akan terlepas daripada hukuman. Bila dah dengar carangan daripada Kevin tu, Sabrina tak adalah terus setuju. Dia masa juga untuk fikir. Walaupun dijanjikan hidup bersama lepas ni, bahagia selama-lamanya kan. Tapi Sabrina tak terus setuju untuk buat semua kerja ni. Jadi pada masa tu, Kevin fikir dia nak kena cari cara juga supaya Sabrina ni setuju dengan carangan dia. So, pada 15 November 2012, pagi-pagi hari itu macam biasalah si Kevin ni nak pergi hantar Sabrina ke sekolah.
Tapi masa diorang on the way untuk pergi ke sekolah tu, tiba-tiba je si Kevin ni parking dekat tepi jalan tau. Dia pergi berhenti dekat tepi jalan sana. Lepas tu dia pergi menangis. Ya, si Kevin ni menangis. Dan si Sabrina ni apa lagi kan? Tanyalah, kenapa? Kenapa ni? Cakaplah kenapa menangis. Bayangkan masa tu si Kevin ni dah berumur 42 tahun. Dah tua dah. Tapi dia boleh pergi menangis-nangis macam, yelah macam merengek macam tu. Dekat depan budak ni. Budak ni pula dah baru nak masuk 18 tahun. Jadi Sabrina tadi pun tanyalah, kenapa menangis kan? Bagi tahulah. Dah tu, Kevin tadi pun ceritalah. Pandai dia berlakon tau. Dia cakap, dia bergaduh besar dengan Lisa semalam. Lepas tu dia dah tak tahan dah, dia serabut sangat ni. Dan dia rasa dia akan bunuh diri kalau si Lisa ni tak mati. Daripada sini kita dah nampak dah, pandai sangat si Kevin ni manipulate orang tau. Dan Sabrina pula, dia remaja lagi, budak lagi kan. Dia mudah percaya. Tambah pula, dia orang dah lama dah berhubungan intim. Dan Sabrina sendiri pun dah sayang Kevin ni. Bukan lagi sebagai seorang bapa, tapi lebih daripada tu. So of course lah, Sabrina ni sanggup buat apa je semata-mata untuk Kevin. Masa tu, Sabrina fikir, kalau dia tak lakukan sesuatu sekarang ni, kemungkinan besar si Kevin ni akan bunuh diri tau. So sebab dia sayang sangat-sangat dengan Kevin ni dan dia tak nak Kevin buat tu semua, jadi dia pun setujulah untuk bunuh Lisa. Yang kelakarnya, bila si Sabrina ni cakap, okeylah, baik, aku akan bunuh Lisa. Macam tu kan. Kevin dengan serta-mertanya hilang air mata dia tau. Terus stop menangis, dah tak ada, dah kering dah air mata. So masa tu juga, pada saat tu juga, si Kevin ni jelaskan secara detail macam mana pembunuhan tu patut dibuat. Dia ajar satu-satu tau. Kevin cakap, pembunuhan tu nak kena buat pada malam hari. Yang mana Lisa pada masa tu tengah tidur. Lepas tu si Sabrina ni kena buat supaya bilik tu ataupun rumah tu macam kena pecah masuk macam tu lah. Ada perompak masuk, lepas tu nak curi barang macam tu kan. Dan si perompak ni lah yang dah bunuh Lisa. Konon dia punya idea tu macam gitulah. Bukan tu je, si Kevin ni siap ajar lagi Sabrina ni. Masa kau tikam Lisa tu, kau kena pusingkan sikit pisau. Twist pisau tu supaya kecederaannya makin parah. Dan darah pun makin banyak keluar. Dah tu dia ajar, kau kena sepah-sepahkan sikit bilik. Lepas tu kau pergilah ambil barang-barang berharga ataupun barang kemas milik Lisa ni. Nampaklah sikit macam ada perompak yang masuk. So sekarang ni, semua benda Sabrina yang kena buat tau. So Kevin buat apa? Kevin, pada masa kejadian tu berlaku, dia akan berada di tempat kerja. Ya, dia ada dekat tempat kerja sana, dia tengah bekerja. So macam adalah alibi untuk dia kan. Bukan dia yang melakukan pembunuhan ni. Pada masa yang sama juga, sebenarnya Sabrina ni macam, yelah, cerdik jugalah kata. Sebab dia ada tanya si Kevin ni, habis macam mana kalau aku tertangkap? Dan Kevin cakap apa? Dia cakap, kau jangan risau, kau akan okey-okey je. Kalau kau kena tangkap, kau cakap je yang kau ni gila. Ya, ngaku kata dia ni gila dah, settle. Lagipun daripada kecil lagi, Sabrina memang banyak sangat penyakit kejiwaan tu semua kan. Disorder itu, disorder ini, banyak sangat. Jadi kalau dia cakap penyakit kejiwaan dia tengah datang pada masa tu, so kemungkinan besar dia akan terlepas daripada semua hukuman ni. Okey, pagi 15 November, diorang plan semua ni. Dan pada tengah malam tu, Sabrina pergi laksanakan semua yang dia dah plan dengan Kevin tadi. Okey, dalam pukul 1.15 pagi, Sabrina tadi dia pergi pakai topi muka. Bukan topi, topeng muka. Katanya ski mask macam gitu. Dah tu dia pergi ambil satu pisau panjang yang sepanjang 15 inci. Dan dia pergi berjalan ke bilik Lisa. Masa dah masuk ke dalam bilik Lisa tu lah, dia pergi tikam Lisa menggunakan pisau 15 inci tadi. Tapi rancangan dia sebenarnya tak berjalan lancar seperti yang diorang plan. Sebab masa mula-mula tikaman tu menyucuk je dekat badan Lisa, Lisa ni tersedar kan. Lepas dah sedar tu, Lisa cuba untuk pertahankan diri dia tau. Dia cuba untuk melawan. Dalam masa yang sama juga, dia menjerit sekuat hati. So sebab jeritan dia tu kuat sangat, sampaikan anak sulung dia, Megan, dia tersedar daripada tidur. Dah tersedar tadi, dia tahu itu suara mak dia yang menjerit kan. Dia terus pergi ke bilik Lisa. Dan masa itulah, dia nampak keadaan ibu dia, keadaan yang mana akak angkat dia tengah tikam ibu dia sekarang ni. Katanya masa tu dia histeria dekat situ dan dia terus call 911. 911, what is your emergency? What is going on? Hello? My mom was a knife. She's shot her. Who has the knife?
My sister. Where is your sister? Quick, quick, quick! Well, I got everyone coming to you, honey. Where is your sister? Oh my God! Quick, no! I was hearing screaming. I was also hearing the dog barking. And I was like, what the hell is going on downstairs? So I walked down there and Bree's stabbing my mother to death. Tak lama lepas tu, pihak polis sampai dekat tempat kejadian dan pihak polis nampak si Sabrina ni masih lagi tengah pegang pisau pada masa tu. Cuma sayangnya, diorang tak dapat nak selamatkan Lisa. Dan diorang sahkan yang Lisa ni meninggal dunia dekat tempat kejadian. Okey, pihak forensik sahkan yang Lisa tadi dah ditikam sebanyak 178 kali. Dan tikaman tu semua terkena pada bahagian mata, leher, perut, kepala, tangan dan juga kaki. Yang mana nampak ada kesan perlawanan daripada Lisa pada masa kejadian tu berlaku. Dah tu ada beberapa tikaman tu yang menunjukkan pisau tadi dipusing selepas ditikam. Macam yang Kevin tu ajarlah. Nampak kan gambarannya dekat sini? Benda tu, kejadian tu sangat-sangat brutal. Bayangkan, punyalah usaha dia twist pisau tadi sampaikan pisau tu boleh bengkok tau. Kejam gila. Sabrina sendiri pun ada kesan luka juga sebenarnya dan dia dibawa ke hospital untuk dapatkan rawatan. Sorry to say, sekali saya fikir, buat apalah nak bawa dia pergi hospital kan? Biar je lah dia rasa sikit, rasa kesakitan tu semua. Jahat kan? Ya, setan tengah mengasut sekarang ni. Tapi yelah, luka yang dia dapat tu, rasa sakit yang dia rasa pada masa tu, tak setanding langsung dengan apa yang Lisa rasa. Dah, masa pihak polis dah sampai dekat rumah dia tu, of course lah dia pergi siasat dekat sekitar tempat kejadian tu kan. Dan tahu apa? Pihak polis jumpa Haley yang berumur 3 tahun pada masa tu ada duduk dalam almari dalam bilik Lisa. Maksudnya si Haley dia nampak mak dia kena tikam, mak dia kena bunuh dengan kejam pada masa tu. Ya Allah, memang tak boleh bayang macam mana traumanya Haley. Dah tu dia budak lagi masa tu kan, baru 3 tahun. Memang trauma tu takkan hilang lah sampai dia dewasa. Okey, dah dapatkan rawatan tadi, Sabrina dibawa ke balai polis untuk disiasat dengan lebih lanjut. Tapi pada masa tu dia tak cakap sepatah haram pun. Katanya dia nampak seolah-olah macam dalam keadaan terkejut. Seolah-olah tak percaya dengan apa yang dia dah buat. Ataupun mungkin tak sedar apa yang dia buat. Tak tahulah sama ada time tu dia berlakon seperti mana yang Kevin ajar. Ataupun memang betul-betul dia terkejut. Oh, you had a knife. You stabbed Lisa. I did. You did. And Megan called the police. That can't be true. Bree, it is. I'm sorry. This was really dead. Denise is dead. Sorry. I don't believe this. Dalam masa yang sama juga, pihak polis ni call lah Kevin kan. Nak cerita, nak bagi tahulah yang kata isteri kau sekarang ni dah meninggal, mati dibunuh. Tapi sebenarnya dia dah tahu pun. Jadi dia yang rancang. Jadi masa pihak polis ni bawa Kevin pergi ke tempat kejadian, pihak polis perasan yang si Kevin ni nampak macam curious sangat. Nampak macam apa tu? Nak tahu itu, nak tahu ini. Dia tak nampak langsung air muka orang yang marah, sedih ataupun kecewa dengan apa yang berlaku. Tak ada langsung tau. Dan tahu tak apa yang si Kevin ni curious sangat? Yang dia nak sangat tahu. Sebenarnya dia nak sangat tahu apa je bukti yang pihak polis ada sekarang ni. Dan bukti tu sebenarnya boleh tak kaitkan dengan diri dia. Tu je sebenarnya. Jadi tak lama lepas tu adalah kawan-kawan Kevin ni datang ziarah dia kan. Nak tanya khabar dia. Okey kau okey ke tak? Isteri kau dah meninggal macam gini kan. Dan kawan-kawan Kevin cakap apa? Diorang ni macam perasan si Kevin ni macam pelik tau. Sebab si Kevin ni macam tak peduli pun dengan apa yang berlaku. Seseolah apa yang berlaku ni tak mengganggu hidup dia langsung. Dia tak nampak macam orang yang tengah bersedih. Dia nampak normal je. Dah tu, beberapa jam lepas Kevin ni dimaklumkan yang Lisa dah mati dibunuh, dia boleh pergi telefon syarikat insurans. Lepas tu dia pergi claim insurans nyawanya Lisa ni. Nampak sangat dekat situ kan? Memang obvious gila. Yang mana orang tu, isteri dia baru je meninggal beberapa jam yang lalu. Dia terus telefon syarikat insurans untuk dapatkan duit. Awalnya tu dah boleh nampak lah dia ni macam tak hirau langsung pun isteri dia meninggal. Lepas dah dapat duit tu, lagilah naik tocang dia tau. Naik tocang. Tiba-tiba rasa macam... Lepas tu... Jadi macam apa? Macam hantu Cina tu kan. Yang ada rambut cici. Lepas tu lompat-lompat. Tiba-tiba je.
Okay, lepas dia dapat duit tadi, memang dia tak peduli langsung apa yang dah berlaku. Dah tu, dia sibuk je berjoli dengan duit tu tau. Ya kan orang banyak duit time tu kan. Tahu tak? Dia pergi beli rumah baru dekat Florida. Lepas tu dia pergi beli camper van. Dia pergi beli kereta baru. Pergi beli senapang. Dan sempat pula dia ada hobi baru masa tu. Hobi barunya ni adalah dia pergi ambil kelas penerbangan. So mungkin kalau ambil kelas penerbangan tu beberapa kali, mungkin dia boleh fly sendirilah kot. Dia punya kapal terbang yang kecil tu macam tu kan. So betul lah sekarang ni kan. Motif utama dia untuk bunuh Lisa adalah sebab duit. Bukannya sebab untuk dapatkan hak penjagaan heli pun. Kalau betul lah dia fikir pasal anak dia, mestilah dia akan simpan duit tu untuk kegunaan anak-anak dia di masa depan. Bukannya pergi berjolisakan macam tu. Okey, masa si Kevin ni tengah berjolisakan dengan duit insurans tadi, Sabrina pada masa tu masih lagi ada dekat dalam penjara. Kena tanggung seorang-seorang kesalahan membunuh yang dia dua orang ni rancang bersama. Kevin pula tak pernah datang melawat Sabrina tau. Tak pernah jumpa Sabrina selepas Sabrina ditangkap. Tapi katanya mungkin si Kevin ni awal-awal Sabrina kena tangkap tu, dia pernah mohon untuk jumpa dengan Sabrina, untuk melawat lah kan. Tapi sebab ialah baru-baru ditangkap, jadi Sabrina ni tak dibenarkan untuk menerima sebarang pelawat. So lepas daripada tu, si Kevin ni terus tak datang lagi dah. So have you talked to him since? No. Nada, no money on my books, no letters, no calls, no nothing. Nothing. Jadi sekarang ni Sabrina, dia kena tinggal macam itu je. Semua kesalahan, dia yang tanggung. Mungkin dalam penjara tu banyaklah kot dia habiskan masa berfikir. Orang kata merenung kembali apa yang dah berlaku. Fikir balik. Dan pada masa itulah dia sedar yang sekarang ni dia dah dipergunakan oleh Kevin. So, lepas 8 bulan Sabrina di penjara, pada bulan Ogos 2013, Sabrina mula buka mulut. Dia ceritakan dekat pegawai penyiasat apa yang sebenarnya berlaku sampaikan terjadinya pembunuhan ni semua. Dia cakap Kevin lah yang plan semua benda ni. Dia ada hubungan dengan Kevin. Dia plan dengan Kevin ni untuk hidup bersama sebagai sebuah keluarga. Dan Kevin lah yang yakinkan dia untuk bunuh Lisa. Dan juga Kevin lah yang ajar dia cara-cara untuk buat pembunuhan tu. Is that there was another party involved in planning that? Yes. It was Kevin Knafel, my foster father. It was Kevin's idea, and it was talked about after we were having sexual relations, and him and Lisa were having problems in marriage. He wanted to get a divorce, but Haley, which is a 3-year-old daughter of his and her, was in the picture, and he wanted full custody. She would get custody or it would be shared, and he didn't want that happening. So the alternative was for this to happen. So lepas Sabrina buat pengakuan tadi, pihak polis terus pergi tangkap Kevin, dan Kevin didakwa dengan membuat konspirasi pembunuhan, bersubahat dalam pembunuhan kejam dan juga 6 serangan seksual. Okey, pada bulan Jun 2014, kes ni dibicarakan dekat mahkamah dan Sabrina dia mengaku bersalah dengan semua tuduhan atas dia. So, perbicaraan dia pun settle lah kan sebab dah mengaku bersalah, tak adalah dipanjangkan. Tapi Kevin, dia mengaku tak bersalah dan dia menidakkan semua tuduhan atas diri dia. What was his relationship to you? It was when a foster father when needed to be, and when a lover when not being a foster father. I just massaged it in our thighs, and it progressively got more up into the genitals. We get into the car, and I would give him a job. The insurance money would basically form this happily ever after life for me and him. Lepas tu dia cakap apa? Semua yang Sabrina dakwa tu, semua yang Sabrina ceritakan, itu semua hanyalah fantasi yang ada dalam otak Sabrina. So dia tak pernah jalinkan sebarang hubungan pun dengan Sabrina sebenarnya. Dan dia sendiri tak pernah rancang untuk bunuh Lisa. Semuanya hanyalah imajinasi Sabrina. Ya, dia letakkan semua kesalahan pada diri Sabrina, lepas tu dia salahkan masalah mental Sabrina tu. Ya kan, Sabrina ada masalah mental daripada kecil lagi kan. So, masalah mental itulah yang membuatkan Sabrina ni berimajinasi tahap tinggi. Kuasam betul kan. Rasanya memang dia dah plan awal-awal lagi. Kalau in case Sabrina cakap dia ada kaitan, dia akan salahkan Sabrina dan juga masalah mental Sabrina. Sebab itulah dia cakap dengan Sabrina, kalau kau kena tangkap, tak apa. Kau akan selamat sebab kau memang ada masalah mental.
Kan? Jadi masa dalam mahkamah tu, ramailah yang dipanggil sebagai saksi. Ialah untuk membuktikan yang si Kevin dengan Sabrina ni macam ada krik-krik punya relationship macam tu tau. Dan ramai yang cakap hubungan diorang berdua ni nampak macam pelik. Tak nampak lah macam bapa dengan anak. Dah tu pihak pendakwa raya tunjukkan mesej antara Kevin dan juga Sabrina ni yang diorang buat dalam masa 2 minggu sebelum pembunuhan tu berlaku. Dan tahu tak, diorang bercall dan juga mesej sebanyak 1491 kali dalam masa 2 minggu. Ya, lebih kurang dalam 100 kali sehari diorang berinteraksi tau. Diorang berhubungan macam tu lah kan. Tapi sayangnya, pihak polis ni tak dapat nak dapatkan mesej-mesej tu semua. Diorang cuma tahu bilangannya je. Pada malam kejadian, lebih kurang dalam pukul 7 petang hingga 1 pagi, Sabrina dengan Kevin ni dia bermesej ataupun bercall sebanyak 78 kali. Dalam masa 6 jam tu tau. Dalam masa 6 jam tu, diorang dah berkomunikasi antara satu sama lain sebanyak 78 kali. Nampak dekat situ kritikalnya pada saat tu tau. Seseolah ada sesuatu yang penting sangat yang diorang bincangkan. Jadi dalam pukul 1.15 pagi itulah, Sabrina pergi jalankan tugas dia, pergi bunuh Lisa. Okey, lepas 9 jam setengah perbicaraan tu semua berlangsung, Kevin didapati bersalah dengan semua tuduhan yang dibuat atas diri dia. Kevin dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup dengan minimum 30 tahun sebelum dia layak untuk terima parol. Samalah juga hukumannya dengan Sabrina. Dia pun dapat hukuman penjara seumur hidup juga dan 30 tahun minimum sebelum dia layak untuk dapat parol. Dah tu 7 tahun lepas hukuman tu semua dijatuhkan, Sabrina dia ada buat interview dengan salah satu reporter ni. Dan pada masa tu dia masih lagi ada dekat dalam penjara lah. Dan dalam turma ramah tu dia cakap dia minta maaf sangat dengan apa yang dia pernah buat. Okey, itulah video kes kita kali ni. Saya tak tahu nak rasa kesian ke, nak rasa marah ke dengan Sabrina ni. Tapi itulah, dia kan daripada kecil lagi dah hidup sengsara macam tu kan. Sebab itulah saya suka kalau buat kes ni, kita nak tengok daripada kecil tu dia okey tak? Dia membesar macam mana? So kita macam boleh faham tau psikologi ataupun cara pemikiran dia. Dan pada saya, Sabrina ni boleh kata, yelah, kesian sangat dengan dia. Saya rasa dia sendiri pun tak nak semua ni berlaku. Tapi nak buat macam mana kan, benda dah jadi. Jadi itulah pentingnya kita untuk berfikir jauh dulu, fikir panjang dulu sebelum kita buat apa-apa keputusan. Kalau tak pasti, cubalah tanya orang terdekat. Tak pun kita orang Islam, kita diajak untuk berdoa kan, minta petunjuk. Banyak kali sikit minta petunjuk daripada Allah. Dan insya-Allah Allah akan tunjukkan jalan yang sepatutnya kita ambil. So saya rasa korang sendiri pun ada korang punya komen kan, ada korang punya pendapat juga. So tinggalkan pendapat korang dekat ruang komen dekat bawah. Dan kalau pendapat yang apa orang kata membina, bagi idea kepada orang lain untuk berfikir dengan lebih baik ataupun yalah apa mesej-mesej yang positif macam itulah, saya akan pinkan komen korang. So saya rasa sampai di sini untuk video kali ini dan saya harap korang sukakan video ini. Macam biasa, kalau korang suka video ini jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.